Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Guys, aku kembali lagi guys dalam rancangan cerita hantu. Korang suka tak aku kembali balik dalam rancangan cerita hantu? Rancangan pun boleh lah kan, dalam rancangan cerita hantu. Korang suka tak? Kalau korang suka, cuba korang komen kat bawah. So guys, hari ni aku nak cerita hantu juga, tapi cerita dia lain sikit lah. So guys, tapi sebelum tu jangan lupa like, komen, share and subscribe. Subscribe, like sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Kepada yang baru singgah channel YouTube aku pun macam biasa guys. So guys, hari ni aku nak cerita hantu pasal apa tau. Korang kena subscribe dulu guys. Adakah korang suka kalau aku kembali dalam rancangan cerita hantu? Kalau korang suka, korang boleh komen kat bawah. Aku rasa seram tu bila aku cakap macam ni, tapi tak apa. Kalau korang suka, korang boleh komen kat bawah guys. So guys, hari ni aku nak cerita hantu pasal makhluk berbulu di apartmen. Hari tu aku ada cerita pasal ada ketukan pintu di apartmen kan. Sekarang hari tu lah. Hari ni aku nak cerita pasal makhluk berbulu di apartmen. Apartmen mana satu guys? Kalau korang nak tahu apartmen, kena tengok sampai habis video ni lah. Korang kena tengok sampai habis. So guys, yang ini kisah benar punya tau, bukan kisah yang tipu punya, bukan. So guys, sebelum aku cerita, korang kena subscribe. Korang dah subscribe? Okay guys. So guys, cerita dia bermula macam ni. Nama dia Masha. Dia merupakan seorang wanita berumur 27 tahun. Dia umur 27 tahun. Telah pun bekerja di Kuala Lumpur. Dia bekerja di Kuala Lumpur. Pada usia ini, aku belum berkahwin. Dia belum berkahwin. Alhamdulillah diberikan kerja dengan gaji yang agak lumayan bagi seseorang wanita berjamaah di tengah bandaraya KL ini. Okay, kita skip lah. Malas lah nak baca yang ni. Lantak lah kan. Habis dia balik dari kerja saja kan, dia bersihkan diri dan duduk di atas sofa sambil menonton Netflix. Biasalah kan, kalau korang kat rumah bosan pun korang tengok cerita Netflix kan. Cerita Netflix ke Netflix? Tak tahulah. Cerita dia macam ni. Ada suatu malam selesai menonton filem seram di Netflix. Dia dah selesai menonton filem seram dekat Netflix. Dia cakap apartmen berhantu. Untuk pengetahuan semua, aku tinggal seorang diri di apartmen yang sederhana besar ni. Dia tinggal seorang-seorang guys dekat apartmen tu. Dia tinggal seorang-seorang. Maaf guys, abaikan bising tu sebab biasalah. Okay, malam tu dia tengah landing bike punya atas sofa sambil membaca FS melalui smartphone. Entah kenapa tiba-tiba dia rasa bulu roma dia meremang, bulu tukuk pun ikut tegak sekali. Serentak dengan itu, dapur yang berada di belakang berbunyi kuat seperti ada yang membuka menutup kabinet dengan kuat. Dia dengar dekat dapur di belakang berbunyi kuat seperti ada yang membuka menutup kabinet dengan kuat. Bayangkanlah kau duduk seorang-seorang di apartmen. Bayangkanlah kan, korang duduk di apartmen. Korang duduk seorang-seorang kat apartmen. Tiba-tiba bunyi macam tu keluar dari dapur kau. Tiba-tiba bunyi macam tu keluar dari dapur lah. Dari dapur korang. Entah dari mana keberanian yang aku dapat, aku menjegah masuk ke dapur. Masuk melihat apa yang terjadi. Kok ada apa benda ke. Tiba-tiba masuk saja ke dapur. Alangkah terkejutnya aku melihat. Dia masuk ke dapur guys. Then dia ternampak ada satu makhluk seakan mawas berbulu gelap. Berbulu gelap duduk mencangkung menghadap kabinet dapur yang terbuka. Rupanya makhluk tu bermain tutup dan buka. Dia main tutup dan buka weh. Waktu itu aku takut bukan kepengsan aku melihat penampakan itu. Dia pun hampir dah nak pengsan sebab dia melihat penampakan itu.
Dengan secara spontan aku teriak Allahu Akbar dan aku berlari masuk ke dalam bilik. Dia pun berlari masuk ke dalam bilik. Masuk saja ke dalam bilik, aku mengunci pintu. Dia kunci pintu. Dari dalam bilik jelas kedengaran bunyi gedegung dari dapur. Tak berani aku nak keluar dari bilik. Dia pun tak berani keluar dari bilik sebab dia masih dengar bunyi benda tu lah kan. Waktu itulah aku nak telefon kawan aku supaya datang ke rumah dan temankan aku. Waktu itulah dia nak telefon kawan dia supaya kawan dia temankan dia. Itulah duduk kat apartment seorang-seorang lagi kan. Sekarang dah jadilah masalah itu masalah ini. Sebab dia duduk apartment berhantu sebenarnya. Malangnya telefon aku tertinggal di ruang tamu atas sofa tadi. Aku rasa dah macam filem seram dah waktu tu. Dia dah rasa macam filem seram. Aku masih diselubungi ketakutan waktu itu tengah malam. Pukul 12 tengah malam. Bunyi di dapur telah pun hilang. Kat dapur tu aku ingatkan gangguan makhluk berkenaan telah pun habis. Rupanya tekaanku silap. Pintu bilik diketuk dengan satu ketukan yang amat kuat. Lepas tu pintu bilik dia ketuk yang amat kuat, diikuti bunyi cakaran. Sekali itu sahaja, lepas itu tiada lagi gangguan berlaku. Tak ada dah gangguan berlaku. Tak ada dah lepas tu. Aku masih tidak berani keluar dari bilik. Dia pun tak berani lagi keluar dari bilik. Tak tahulah kenapa kan. Aku terus selimutkan diriku dan tertidur hingga keesokan harinya. Dia pun selimut diri dia lah kan. Sebab dia takut nak keluar dari bilik. Sampailah keesokan harinya. Tahu tak apa yang terjadi? Waktu dah siang, aku pun berani keluar dari bilik dan mengambil handphone. Setelah bersiap solat, mandi semua, aku keluar dari rumah pada pukul 7 pagi. Dia keluar rumah pada pukul 7 pagi. Untuk pengetahuan semua, apartmen aku ni pada pukul 7 pagi pun masih lenggang dan jarang orang ditemui sepanjang menaiki lift dan pergi ke parking. Apartmen yang dia tinggal ni pada pukul 7 pagi pun masih lenggang guys. Pagi itu aku masuk ke dalam lift dan hendak turun ke tingkat paling bawah. Aku masuk berseorangan. Lift apartmen memang amat luas. Siap ada cermin lagi pada bahagian tepi. Siap ada cermin weh. Memang seram. Sekejap lagi mesti nampak hantu. Keadaan dalam lift waktu itu lampu malap dan sekali berkedip menandakan ianya perlu dibaiki. Keadaan dalam lift waktu itu lampu dah jadi malap dan sesekali berkedip. Sekilas lampu berkedip, alangkah terkejutnya aku. Dia pun terkejut lah kan. Dia macam terkejut macam kenapa tiba-tiba lift ni macam lampu terpadam kan. Terlihat makhluk serupa mawas yang aku lihat malam tadi. Dia pun terlihat makhluk serupa mawas yang dia lihat pada malam tadi ada di sebelah dia. Aku melihatnya melalui pantulan cermin di dalam lift berkenaan. Aku dah kata dah, memang lift apalah ada cermin. Kalau lift ada cermin kan, mesti nampak hantu. Rumah korang kan, kalau korang duduk apartment kan, dalam lift tu kan, ada cermin tak? Aku tak pastilah semua cermin ada ke tak dalam lift. Cuba korang komen kat bawah kalau korang duduk apartment, lepas tu korang pernah naik lift kat apartment tu. Dan apartment tu ada lift, tapi lift tu ada cermin. Cuba korang komen kat bawah. Kalau tak ada cermin, komen kat bawah juga. Kalau ada cermin lagi lah komen kat bawah. Sebab apa kan? Tak adalah, aku saja je nak tahulah kan. Sebab aku pun first time dengar macam apartment ada lift and ada cermin. Ada cermin dalam lift. First time aku dengar. Aku hampir nak menangis mengapa aku terkena gangguan macam ni. Dia pun hampir nak menangis sebab dia terkena gangguan macam ni. Lift terbuka di tingkat 3 menandakan ada orang masuk. Aku bersyukur kerana ada teman di dalam lift tersebut. Serentak dengan itu bayangan makhluk tadi gaib serta merta. Apabila lift terbuka, yang ni seram. Seorang wanita bertudung yang telah berlanjut usia masuk ke dalam lift. Apabila lift terbuka saja guys, seorang wanita bertudung yang dalam keadaan bongkok berpakaian baju kurung kedah. Wanita itu dia bertudung telah lift dalam keadaan bongkok berpakaian baju kurung kedah. Masuk saja tiba-tiba dia bersuara. Dia masuk saja dalam lift tu, tiba-tiba dia bersuara.
Macam ni. Nak sebelum tu atau baca, sebelum tengok atau baca cerita hantu, baca ta'awuz dulu. Takut dia akan ikut sekali. Tersentak aku, bagaimana mungkin makcik ni tahu apa yang terjadi pada aku. Aku kelu tidak dapat berkata apa. Jangan terkejut nak. Dia pun kata, jangan terkejut nak, makcik cuma nak ingatkan. Kata wanita tua berkenaan dia. Okay. Lepas tu, aku dulu pernah bersekolah agama, jadi tahulah sedikit. Ta'awuz tu adalah bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lift tiba-tiba berhenti di tingkat 1 pula. Tiada orang yang masuk. Tak ada orang masuk dah. Tetapi wanita tua berkenaan keluar dari lift. Tetapi wanita tu dah keluar dari lift. Aku masih terpinga siapakah makcik itu. Dia pelik lah kan. Siapa makcik itu kan. Selepas kejadian tersebut, dia tidak pernah melihat makcik itu di mana-mana lagi di kawasan apartmen tempat dia tinggal. Dia tak lihat dah. Dia tak nampak dah makcik itu. Dia tak nampak dah guys. So guys, korang dah faham kan cerita dia macam mana? Kalau korang dah faham, kalau korang tak faham kan, sila korang komen. Kalau korang tak faham, tadi aku dah terangkan dah. So guys, kepada yang duduk apartmen, sila komen kat bawah. Kalau korang duduk apartmen, lepas tu lift, dalam lift tu ada cermin, cuba komen kat bawah. Kalau korang ada pengalaman seram di apartmen, cuba komen kat bawah juga guys. So guys, sampai sini saja video baru aku. So jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. So guys, bye.